ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مرشدي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, yang saya muliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, dan seluruh ahli jawatan kuasa serta penduduk di Korea ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan, tajuk atau persoalan yang ingin saya bicarakan untuk kita sama-sama dengar dan mengambil manfaat ialah mengenai ilmu tasawuf. Sebagai mukaddimahnya, saya ingin menjelaskan tentang hadis ihsan, iaitu berkaitan dengan rukun agama Islam kita. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW telah didatangi oleh seseorang yang tidak dikenali oleh para sahabat. Lalu datang dan mendekati Nabi SAW. Jadi para sahabat tidak mengenali orang lelaki ini. Datang kepada Nabi dan mendekati Nabi dan duduk hampir-hampir tersentuh lutut Nabi dengan lutut lelaki tersebut. Dan lelaki itu telah bertanyakan Nabi beberapa persoalan penting. Pertama sekali, ditanya tentang iman. Maka Nabi SAW menjelaskan bahawa iman itu terdiri daripada 6 rukun yang asasnya. Percaya kepada Allah, percaya kepada kitab yang diturunkan, percaya kepada malaikat, percaya kepada Nabi, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Jadi dari jawapan Nabi inilah kita dapat mengetahui bahawa iman kita ini paksinya kepada 6 perkara asas ini. Kepercayaan kepada 6 perkara asas. Dan daripada 6 perkara ini telah bercabang huraian dan ilmunya. Telah dibahaskan dan diterangkan oleh para ulama. Dan ulama yang ahli dalam bidang ini dinamakan sebagai ahli usuluddin atau ahli ilmu akidah ataupun ahli ilmu kalam dan nama-nama lain lagi.
Kemudian lelaki ini bertanyakan Nabi tentang Islam. Dan Nabi telah menjawab dengan menjelaskan 5 rukun asas kepada Islam, iaitu bersyahadah. Syahadah menyatakan penyaksian tentang ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendirikan solat, melaksanakan ibadah puasa, mengeluarkan zakat dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi dari sinilah kita dapat mengetahui 5 rukun asas kepada Islam kita. Amalan-amalan asas kepada agama Islam. Daripada 5 perkara inilah bercabang bahasanya, ilmunya, dan dibahaskan oleh alim ulama. Dan orang yang berkeahlian dalam bidang ini dinamakan ahli fiqh, ahli ilmu fiqh atau ahli ilmu syariah. Kemudian orang lelaki yang tidak dikenali oleh para sahabat tadi bertanya lagi. Dia tanya tentang ihsan. Dan Nabi bila ditanya tentang ihsan ini, Nabi menjelaskan dengan satu ungkapan yang selalu kita dengar. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Iaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan sekiranya tidak demikian, maka engkau meyakini dan merasai, kau mengetahui, yakni meyakini dan merasai bahawa Allah melihat dirimu. Maka itu adalah ihsan. Kemudian ada persoalan lagi yang merupakan cabang daripada 3 persoalan asas ini. Iaitu Nabi ditanya tentang bila terjadinya kiamat. Dan Nabi menyatakan bahawa orang yang ditanya ini tidaklah lebih tahu berbanding dengan yang bertanya. Maksudnya yang ditanya pun tidak tahu waktu sebenar kejadian hari kiamat itu. Jadi persoalan akhir tentang kiamat dan tanda-tandanya itu adalah merupakan cabang bagi persoalan iman. Jadi dapat disimpulkan daripada hadis ini yang dikenali sebagai hadis Jibril, di mana Jibril yang datang seorang lelaki yang tidak dikenali tadi adalah merupakan Jibril yang menzahirkan dirinya dalam rupa seorang lelaki yang tidak dikenali. Jadi daripada hadis ini dapat diketahui bahawa agama kita ini ada 3 tiang utamanya. Rukun agama kita ada 3. Asas agama kita ini ada 3. Iaitu iman, Islam dan ihsan. Inilah rukun kepada agama kita. Dan iman itu pula ada 6 rukunnya, seperti yang kita ketahui. Islam itu pula ada 5 rukunnya, seperti yang kita ketahui. Dan ihsan itu, manakala ihsan secara umumnya satu perkara saja. Maka inilah yang merupakan tunjang kepada agama kita, agama Islam. Jadi kalau kita nak mempelajari dan mendalami agama, inilah paksinya. Tumpukan perhatian kepada 3 perkara ni. Persoalan iman, persoalan Islam dan persoalan ihsan. Iman itu adalah berkait dengan akidah dan keyakinan, kepercayaan. Islam berkait dengan permasalahan amalan, ibadah, muamalat dan cabang-cabang yang berbagai-bagai lagi. Iaitu yang mengatur, undang-undang yang mengatur bagaimana untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga undang-undang, aturan-aturan yang mengatur bagaimana untuk bermuamalat, berhubungan dengan sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lain.
itu adalah merupakan paksi kepada Islam. Adapun ihsan itu adalah ehwal, kelakuan bagi jiwa manusia, gerak hati manusia. Itulah ihsan. Jadi perkara yang ingin saya tumpukan pada malam ini ialah mengenai yang ketiga itu, iaitu mengenai ihsan. Kalau berdasarkan kepada hadis Nabi, kalau kita perhatikan baik-baik, dari segi pembahagiannya, ihsan itu terbahagi kepada dua. Pertama sekali Nabi sebut, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah, mengabdikan dirimu kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Yang ini dinamakan oleh ulama tasawuf, yakni ulama yang pakar, yang berkeahlian dalam bidang ini, yang dinamakan sebagai ahli tasawuf ataupun ahli sufi atau nama-nama lain lagi. Maka yang pertama, ihsan itu, bahagian pertamanya mereka namakan sebagai musyahadah. Nama, istilah. Baik. Kemudian yang kedua, bila Nabi menyebut fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sekiranya tidak demikian, yakni tidak sampai ke tahapan demikian, maka sesungguhnya, yakni adalah kau ketahui, kau yakini, kau rasai, kau hayati bahawa Allah melihat dirimu. Jadi yang kedua ini dinamakan oleh ulama-ulama ahli tasawuf sebagai muraqabah. Jadi ihsan itu kalau kita perincikan terbahagi kepada dua. Musyahadah yang pertama dan yang kedua adalah muraqabah. Dua-dua perkara ini merupakan gerak hati manusia, kerja hati manusia. Maka itulah yang dinamakan tasawuf. Jadi yang ketiga itu, ihsan itu, bahasa sekarang lebih dikenali dengan nama tasawuf. Ilmu tasawuf. Apa fungsi dan keperluan ilmu tasawuf ini? Apa keperluannya? Pertama sekali, tasawuf inilah yang akan menjadikan akidah keimanan kita menjadi lebih kukuh dan teguh. Kepercayaan kita menjadi lebih kuat dan mendalam. Itu fungsi ihsan. Itu fungsi yang ketiga itu. Menjadikan akidah, tauhid kita, keyakinan kita lebih kukuh, lebih kuat, lebih terasa benarnya. Terasa benarnya adanya Allah. Terasa benar Allah Ta'ala itu maha kuasa. Terasa benarnya Allah Ta'ala itu menentukan segala kejadian, mentakdirkan segala-galanya. Jadi keyakinan itu menjadi lebih kuat dengan ihsan. Ihsan akan memberikan keteguhan keyakinan itu. Bukan saja teguh, bahkan lebih terperinci, lebih mendalam. Dan lebih terasa penghayatannya. Kemudian peranan tasawuf ini dalam Islam, dia menjadikan amalan yang dibuat itu terlaksana dengan baik dan akan bertambah. Yakni dengan adanya ihsan ini menjadikan seseorang itu akan meningkatkan ibadahnya, pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam bentuk kuantitinya, yakni jumlahnya, terasa terdorong untuk menambahkan amal. Kalau solat, nak ditambahkan solat, selain daripada yang diwajibkan, yang difardukan, ditambah dengan yang disunatkan. Jadi yang mendorong, memberi kekuatan untuk melakukan ini adalah ihsan. Dia akan menjadikan seseorang itu
akan meningkatkan ibadah bukan saja dari segi kuantitinya, jumlahnya, tapi kualitinya juga. Menjadikan ibadah itu penuh dengan khusyuk hatinya. Ibadahnya itu didorong oleh dorongan ikhlas semata-mata, tidak didorong oleh dorongan-dorongan yang lain. Jadi fungsi ihsan ini menjadikan ibadah kita itu lebih teguh dari segi penghayatannya, dengan khusyuknya, dengan hadir hatinya. Dan demikian juga dari segi jumlahnya itu mendorong kita untuk memperbanyakkan amal, mendorong kita untuk menambahkan kebaktian, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan setakat itu saja, menjadikan orang itu beribadah bukan saja dengan ibadah-ibadah yang rasmi seperti solat, puasa, zakat dan seumpamanya, tetapi juga segala aktiviti-aktiviti hidup itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gerakan dia, kehidupannya, pekerjaannya, semua itu juga akan menjadi ibadah, menjadi salah satu bentuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsi ihsan. Jadi asas kepada agama kita ini pada dasarnya dua, akidah dan syariah. Akidah keyakinan dan syariah atau fiqh, hukum, hakam, amalan dan seumpamanya. Ihsan ini akan mengukuhkan dua ini. Maka di sinilah kalau kita dapat perhatikan dalam sabda Nabi SAW seperti yang saya sebutkan tadi. Bila Nabi menjelaskan tentang ihsan, an ta'budallaha. Dalam ungkapan Nabi ini sudah merangkumkan, sudah terangkum di dalamnya akidah dan fiqh. Bagaimana? An ta'buda, engkau beribadah. Engkau melaksanakan ibadah yang fardu ke, yang sunat ke, yang wajib ke, yang fardu kifayah ke ataupun fardu ain ke atau sebagainya. Kau laksanakan ibadah ini. Untuk melaksanakan ibadah perlu ilmu fiqhnya. Bagaimana cara bersalat? Bagaimana cara untuk berpuasa? Apa yang mengesahkan dan membatalkan solat? Apa yang mengesahkan dan membatalkan puasa itu? Demikianlah ibadah-ibadah yang lain. Jadi Nabi bila menjelaskan tentang ihsan dimulai dengan itu. An ta'buda, engkau beribadah. Bererti ihsan yang ingin dijelaskan oleh Nabi terangkum di dalamnya ibadah, yakni fiqh dan syariat. Baik, ibadah ini ditujukan kepada siapa? An ta'budallaha, engkau beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah kepada Allah, maka itu menunjukkan kepada akidah tauhidnya. Allah yang kita yakini, yang kita kenali. Jadi Nabi dalam menjelaskan ihsan ini sudah terangkum dalam ulasan Nabi itu. Pertama sekali fiqhnya, engkau beribadah perlu kepada ilmu tentang fiqh, cara beribadah, cara bermuamalah. Baik, kemudian ibadah ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan yang diyakini. Maka perlu kepada akidah, perlu kepada tauhid. Tuhan yang kita nak ibadahkan itu Tuhan yang bagaimana? Allah yang kita nak ibadahkan itu apa sifatnya? Perlu kita kenali. Dan untuk mengenali Allah ini, maka ilmunya itu ilmu akidah, ilmu usuluddin. Jadi mukaddimah kepada ihsan ini terangkum ada padanya fiqh atau syariat dan ada padanya akidah, tauhid, keyakinan. Baik, kalau begitu di mana ihsannya? Dalam ibadah ini, ibadah kepada Tuhan yang diyakini ini, maka bagaimana keadaannya? Maka keadaan itulah yang dikatakan ihsan. Ka'annaka tarahu. Kata Nabi, seolah-olah engkau melihat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah.
yakni bersalahan dengan segala yang baru. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat mukhalafah. Lalu bagaimana nak dilihat? Maka sebab itu Nabi menjelaskan ka'annaka, seolah-olahnya engkau melihat. Apa artinya? Apa artinya seolah-olah engkau melihatnya itu? Sebab manusia ini tidak berupaya melihat Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Pandangan mata manusia ini tidak dapat menanggapi Allah, dan dialah yang menanggapi, yang dapat melihat mata-mata semua ini. Sedangkan mata-mata manusia ini absar, penglihatan manusia ini tidak dapat melihat Allah. Itu keyakinan kita. Tapi apa arti ka'annaka tarah? Seolah-olah engkau melihatnya. Maka menurut ulama tasawuf, maksud ungkapan ka'annaka tarah itu iaitu engkau melihat dengan pandangan mata hatimu, dengan pandangan keyakinanmu, dengan pandangan kehadiran hatimu. Itulah ihsan. yakni engkau melihat makna-makna ketuhanan Allah pada cermin alam ini. Jadi orang yang beribadah secara ihsan ini bukan saja badan dia bergerak dalam ibadahnya. Dengan solatnya itu bukan badannya saja berkiam, kemudian rukuk, sujud dan sebagainya, tetapi gerak hati juga bergerak dalam ingatan dan tumpuan hatinya kepada Allah. Hatinya itu melihat tanda-tanda keagungan Allah, kenyataan-kenyataan ketuhanan Allah pada makhluk yang berada di sekitarnya. Jadi hati yang mengingati, yang memahami, yang meyakini tentang ketuhanan Allah yang dapat dilihat pada cermin alam nyata ini, itulah ihsan. Artinya bagaimana? Baik. Bila kita ucapkan di dalam doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sesungguhnya aku ni menghadapkan diriku bagi Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Jadi yang kita hadapkan itu bukan diri Tuhan, tetapi kita menghadapkan ingatan kita, kefahaman, keyakinan dan ingatan kita kepada Allah Ta'ala yang nyata makna-makna ketuhanannya pada alam ini. Alam ini tercipta, ada penciptanya. Jadi hati kita ingat hakikat itu. Alam ini teratur, tersusun, maka ada yang mengatur dia, yang menyusun dia. Jadi makna-makna ketuhanan Allah pada makhluk ini, pada alam ini, dilihat oleh mata hatinya itu. Dan ini berlaku dalam ibadah. Maka itulah yang dikatakan sebagai ihsan. Itulah yang dikatakan sebagai tasawuf. Dalam keadaan badannya menghadap kepada kiblat, iaitu mengarah kepada kiblat Kaabah, Baitullahil Haram, hati juga menghadap kepada kiblatnya. Tapi kiblat hati itu ke mana? Menghadap hati, ingatannya itu kepada makna-makna ketuhanan Allah. Aku mendirikan salat menghadapkan diri kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi langit dan bumi ini adalah cerminan. Cermin yang meyakinkan kita, yang menyedarkan kita tentang adanya Allah yang menciptanya. Alam ini adalah cermin yang memperlihatkan kita tentang rahsia-rahsia dan sifat-sifat ketuhanannya. Hidup dan mati, senang dan susah, kaya miskin, itu semua kejadian-kejadian ini, semua ini menjadi dalil, memperlihatkan kepada makna-makna ketuhanannya. Tengok orang ni mati, orang ni hidup.
Kadang-kadang mati tak ada sebab. Orang yang hidup penyakit macam-macam, kena macam-macam, tak mati-mati. Orang ni tak kena benda ke boh, tapi sikatnya mati tak setara. Jadi orang akan sedar. Hidup mati ni hak dia belaka. Nampak. Jadi tasawuf itu, pandangan itu hidup di dalam hati. Itu tasawuf. Ma'rifatun hidup di dalam hatinya. Mengisi pandangan hatinya. Itulah ihsan. Jadi bila Nabi menjelaskan ihsan itu, anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, badanmu itu, dengan keyakinan hatimu kepada Allah, engkau tujukan ibadah. Keadaannya bagaimana? Ka'annaka tara. Dalam keadaan hatimu ingat makna-makna ketuhanan itu. Rokokmu, sujudmu itu. Jadi tasawuf ini adalah pandangan mata hati yang hidup, yang memandang kepada makna-makna ketuhanan Allah. Gerak aku dan sembahyang, takdir dia belaka. Gerak kita ni, dapat kita bersolat dengan hidayah, taufik daripada dia. Hati selalu pandang ke situ. Dengan pandangan yakin dan hadir. Itulah ihsan. Dan cabang-cabangnya sangat banyak. Baik, saya nak ringkaskan di sini untuk memahamkan tentang ihsan secara umum. Sekiranya manusia tidak sampai ke darjat itu, yakni melihat makna-makna ketuhanan Allah, menusi pandangan mata hati ini, yakni pandangan kefahaman dan keyakinan hati dan kehadiran hatinya. Kalau tak sampai darjah tu, darjah yang kurang sikit yang boleh dia capai, dia rasa dia ni di dalam tilikan Allah. Dia rasa apa yang dibuat ni Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tilik, perhati. Darjat itu lebih agak kurang. Darjat yang kedua yang disebut sebagai muraqabah. Dalam ibadah kita rasa kita Allah Ta'ala tengok kita, tahu tentang kita, mendengar segala ucapan kita. Kita berasa. Keyakinan tauhid kita tu sampai ke darjah kita rasa hadir dalam hati. Itu dinamakan muraqabah. Ini rendah sikit. Tapi dua-dua itu dinamakan ihsan secara umumnya. Baik, saya tak nak mendetailkan yang itu kerana dia adalah lautan yang tidak bertepi. Cuma nak ceritakan yang ketiga ini, ihsan ini, tasawuf ini adalah merupakan aspek batin bagi agama Islam. Aspek kerohanian bagi agama Islam. Dan aspek batin ini, aspek kerohanian ini, kalau kita bandingkan dengan agama-agama lain dan ajaran-ajaran lain, kadang-kadang ada beberapa persamaan. Dalam agama Hindu, agama Buddha, agama Yahudi pun, agama Kristian, dia ada sudut kerohaniannya. Dia ada tasawufnya sendiri. Dia ada kerohanian dia ada kebatinannya. Sekarang bagaimana kita nak tahu beza antara kerohanian Islam yang murni ini dengan apa yang disebut sebagai kebatinan yang juga merupakan kerohanian, tapi kerohanian yang tidak diperakukan di dalam Islam, yang saya namakan dia atau dinamakan oleh para sarjana setengah ahli ilmu sebagai kebatinan. Jadi sekarang ada dua istilah. Satunya kerohanian, itulah tasawuf Islam. Yang kedua adalah kebatinan, iaitu hal-hal yang bersifat kerohanian tapi tidak selarah dengan kerohanian Islam, dinamakan kebatinan. Baik, bagaimana kita nak membezakan antara perkara ini? Supaya apa? Supaya kerohanian yang kita belajar, yang kita hayati, yang kita amalkan itu muafakat dengan kerohanian Islam, yang membantu untuk menguatkan akidah keyakinan kita dan meluruskan perjalanan pengamalan syariat kita. Bagaimana kita nak membezakan ini? Maka inilah yang saya nak sebut beberapa perbezaan. Pertama sekali, perbezaan yang dapat dilihat dalam tasawuf dengan kebatinan
berada pada niatnya, aspek niatnya, ataupun bahasa lain tujuannya. Apa tujuan dia mempelajari ilmu ini? Hala tujunya ke mana? Niatnya apa? Itulah tempat pertama yang membezakan antara kerohanian Islam atau tasawuf ini dengan kebatinan. Tasawuf, kerohanian Islam ini, niatnya tidak ada lain kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada tujuan lain. Hanya semata-mata untuk menjadi lebih dekat kepada Allah sehingga mendapat redanya. Atau perkataan lain yang kita boleh guna, tujuannya tidak lain kecuali untuk mengenal Allah, ataupun disebut makrifat. Yang kedua, mendapat redanya, mendapat reda Allah. Itu tujuannya. Tidak ada tujuan-tujuan lain. Jadi orang yang mempelajari tasawuf yang hak ini, yang benar ini, maka tujuannya itu tidak lain kecuali untuk dia mendapat reda Allah dan mengenal Allah. Ataupun semua itu boleh kita letak satu nama, mendekatkan diri kepada Allah. Bila lagi je niat tujuan-tujuan yang lain, maka dia sudah menyimpang dari landasan tasawuf Islam. Sudah menghala kepada yang lain yang boleh kita sebut sebagai kebatinan. Contohnya apa? Kalau kita mempelajari ilmu itu dan amalannya, tujuannya supaya mendapat kelebihan-kelebihan tertentu. Kelebihan-kelebihan yang tertentu seperti memperolehi apa yang disebut sebagai kasyaf, dapat melihat apa yang orang lain tak boleh tengok, dapat mengetahui apa yang orang lain tak tahu, dapat mendengar apa yang orang lain tak dapat dengar. Tujuan itu. Atau tujuan-tujuan lain lagi seperti untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan tertentu, seperti dapat berjalan atas air. Dok lu kalau kena tembok, kena tikang, kena tembok, dok lu. Tujuan itu. Jangan, nanti saya akan terangkan. Persoalan kekeramatan itu hal lain. Cuma nak khabar tujuan dulu. Jadi orang yang mempelajari ilmu ini dengan tujuan-tujuan yang lain dari mendekatkan diri kepada Allah, dia bertukar menjadi kebatinan dengan secara sendirinya. Sekalipun dari segi amalan yang diamalkan, bacaan-bacaan yang dibaca sama. Dari segi itu, ilmu yang dia pelajari, zikir yang diamalkan, super je. Tapi niatnya berbeza, sudah menjadi kebatinan. Niatnya sikit je lagi, sudah bertukar daripada tasawuf Islam, sudah menjadi kebatinan. Itu satu. Dan itulah lubang kepada kesesatan. Lubang seseorang itu atau siapa saja yang ikut jalan tu akan terganggu perjalanan dia. Di dalam Al-Quran, dalilnya kita boleh lihat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman menggambarkan tentang janji-janji setan ini, cara-cara setan ini. Iaitu setan berkata, la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan mereka semuanya, kecuali satu saja yang tidak mampu dan tidak berupaya untuk disesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan, yang mengikhlaskan diri lalu mendapat keikhlasan. Yang ini tidak mampu diganggu. Jadi
Orang-orang yang menempuh perjalanan kerohanian ini, sekiranya ada niat-niat yang lain dari mendekatkan diri kepada Allah, mendapat redanya, menguatkan keyakinan makrifat terhadapnya, ada tujuan lain, dia sudah bertukar daripada kerohanian Islam, tasawuf Islam, sudah bertukar menjadi kebatinan. Dan itu adalah permulaan kesesatan. Saya ingat masa kita pergi mengaji dengan guru kita dulu, ada di antara guru kita ni, pertama sekali duduk peringat kita bahagian tu lah. Dia kata, mari nak buat benda. Nak mengaji. Baik, nak mengaji, nak beramal, nak ambil amalan, nak mengaji. Dia kata, kalau ada niat sikit je nak dapat itu ni, sesak dia kata. Dia beri selalu kita. Ada niat aja nak dapat kelebihan tu, nak cari tu, nak cari ni, sesak. Kejut kita dengar. Itu perbezaan pertama pada niat. Baik. Yang kedua, aspek perbezaan antara tasawuf dengan kebatinan ini, iaitu berkait dengan tanggapan terhadap hakikat dan syariat. Sikap dan tanggapan terhadap perkara ini. Di situ ada perbezaannya. Syariat ini dalam istilah tasawuf iaitu sesuatu yang zahir sifatnya. Jadi perkataan syariat ini sebenarnya dia menjadi istilah yang berbeza-beza makna dia. Ada kalanya perkataan syariat ini digunakan untuk menggambarkan Islam secara keseluruhannya. Ada kalanya ulama menggunakan perkataan syariat merujuk kepada agama Islam keseluruhannya, itulah syariat. Itu istilah. Tapi yang saya nak sebut di sini, syariat dari istilah tasawuf, iaitu syariat dalam istilah tasawuf merujuk kepada amalan-amalan dan hal-hal yang bersifat zahir. Seperti apa? Amalan kita kalau kita lihat dari aspek zahir, seperti gerak semayang kita. Gerak semayang kita tu syariat namanya. Demikianlah gerak ibadah-ibadah yang lain, syariat namanya. Dan demikian juga apa-apa yang berupa suruhan dan larangan Allah. Allah Ta'ala menyuruh kita supaya beribadah, supaya bersolat. Itu syariat namanya. Allah Ta'ala melarang kita daripada menipu, daripada mencuri, merampok dan sebagainya. Itu juga syariat namanya. Jadi perintah dan larangan Allah dan amalan-amalan dari aspek zahirnya, semua itu adalah makna syariat dalam istilah tasawuf. Adapun hakikat adalah merujuk kepada makna sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Apa yang tidak dapat dilihat oleh orang? Antaranya keyakinan-keyakinan yang tersemak dalam hati kita. Keyakinan. Kalau keyakinan itu ada dalam kitab, maka dinamakan syariat. Contohnya dalam kitab akidah. Kitab Usuluddin pertama sekali menyatakan Allah Ta'ala itu ada, bahawa dia bersifat begitu begini. Ditulis dalam kitab tu, kita boleh baca, kita boleh faham, kita boleh syarah ke orang. Sekalipun dia akidah, tapi dia tetap dinamakan syariat. Tapi bila ilmu tu keyakinan tentang Allah Ta'ala tadi tu menjadi keyakinan kita, yang orang lain tak tahu sama ada kita percaya sungguh ke tak, tapi ada dalam hati kita, maka ia dinamakan hakikat. Jadi hakikat ni sesuatu yang tersembunyi, yang tidak dapat dilihat. Apa saja yang tersembunyi tidak dapat dilihat menjadi hakikat. Jadi kalau begitu, ada sesuatu perkara itu dari satu segi dia jadi syariat, dari satu segi dia menjadi hakikat. Contohnya tadilah. Baik. Antara hakikat juga, antaranya, yakni
apa-apa yang ada di sebalik alam zahir ni, apa-apa yang ada yang di sebalik yang tersurat ni, yang tersirat, itulah yang dinamakan hakikat. Termasuk hakikat dalam istilah tasawuf. Baik yang tersurat ni, apa benda yang tersurat ni? Alam, adanya makhluk, adanya kejadian, adanya aktiviti dan perbuatan-perbuatan yang dibuat oleh makhluk. Jadi semua ini dinamakan syariat. Kenapa? Kerana dia yang tersurat, yang dapat dilihat. Tapi di sebalik semua itu tu, di sebalik semua, kita tengok pokok tu, pokok pelang tu, daripada butir tumbuh, tubik, teratur, tubik batang, tubik daun, betuk gitu tu. Ingat itu tubik saja. Ingat itu tubik saja je. Ataupun dia adakan atur dia sendiri. Tak ada. Kerana ada rahsia untuk atur dia tu. Allah Ta'ala yang mengatur dia tu. Dialah yang menghidupkan, dialah yang memberi rupa, dialah yang memberi rezeki sehingga berlaku kejadian tu. Daun-daun rupa, hak ni rupa gini, wal musawwir, dialah yang memberi rupa. Jadi bila kita tengok kejadian pokok tumbuh, binatang tumbuh sebagainya, di sebalik semua tu yang tersirat tu ada rahsia dia tu. Rahsia perbuatan Allah, rahsia sifat dia tu. Yang itu dinamakan hakikat. Sebab apa? Sebab dia tersirat, tidak tersurat. Tadi kata nak azan sekejap dah. Jadi saya rehat sekejap ni, saya sambung. Sesi ni tapi tu baru buka untuk slot. Saya sempurnakan dulu baru buka.
Jadi saya nak sambung balik keterangan tadi. Jadi hakikat ini antara maknanya seperti yang saya terangkan tadi lah. Sesuatu yang tersirat di sebalik yang tersurat. Fenomena alam yang berlaku, matahari bergerak, berlakunya kehidupan, binatang-binatang, pokok-pokok, bulan bintang. Yang kita nampak, gerakan-gerakan itu, kejadian itu tu orang panggil zohirnya, yang tersuratnya. Tapi yang tersiratnya di sebalik semua itu, ada rahsia perbuatan Allah. Ada rahsia sifat-sifat Allah dan asma'nya. Di sebalik semua kejadian yang berlaku. Ataupun bahasa mudah, ada rahsia ketuhanannya. Tidak akan jadi saja maksudnya. Wujud sesuatu benda, bergerak satu benda, kemudian berlaku kejadian satu benda. Semuanya itu adalah penzahiran. Kalau ulama tasawuf dipanggil tajalli daripada kenyataan perbuatan dia itu dan sifat-sifatnya itu. Jadi hak yang terselindung daripada pandangan mata kasar kita ni, yang tersirat tu, itulah sebahagian daripada makna hakikat. Demikian juga termasuk dalam hakikat ni perkhabaran-perkhabaran gaib yang orang lain tak tahu, kejadian-kejadian yang akan berlaku, peristiwa-peristiwa yang akan berlaku, yang tercatat di Lauh Mahfuz dan sebagainya. Maka semua itu juga termasuk di dalam hakikat-hakikat. Dan banyak lagi lah cabang-cabang hakikat tu. Maka secara kesimpulan mudahnya, hakikat ni, kalau kita nak kenal dia, benda yang terselindung daripada pandangan atau pengetahuan zahir manusia ni. Baik. Macam mana kita nak beza tasawuf Islam dengan kebatinan dalam bab berkait dengan syariat dan hakikat? Pertama sekali, tasawuf Islam ini tetap menjaga syariat itu. Dia tidak meremehkannya, apatah lagi mengabai dan meninggalkannya, tidak. Manusia ni setinggi mana pemartabat kerohanian dia itu dalam mendekatkan diri kepada Tuhannya itu, tak akan berlaku satu kedudukan sehingga dia tak wajib lagi bersyariat. Tak ada. Itu tasawuf Islam. Tak akan berlaku bila seseorang itu terlalu dekat dengan Tuhan sehingga dia tidak perlu melaksanakan kewajipan-kewajipan agamanya lagi ataupun meninggalkan syariat. Tidak. Itu tanda awal bahawa tasawuf Islam ini tetap menghormati dan menjaga syariatnya, walaupun seseorang itu meningkat ke makam yang sangat tinggi dalam hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam makam makrifatnya, tidak akan tinggal syariat. Lalu perbandingan dengan kebatinan ini, mereka ini ada sikap pertama sekali meremeh-remehkan syariat. Satu, meremeh-remehkan. Yang kedua, mereka ada keyakinan pada tahapan tertentu, pada peringkat tertentu, syariat ini tidak perlu diamalkan lagi. Itu beza antara tasawuf Islam dengan kebatinan. Baik, dalam tasawuf Islam, memang ulama-ulama tasawuf menggunakan istilah syariat itu kulit, tamsilang mereka tu. Analogi yang mereka buat. Syariat ni kulit, hakikat itu isi. Memang setengah mereka tu guna tamsilang ni, tapi bukan bermaksud merendahkan syariat itu. Mereka sebut kulit ni bukan bererti benda tu murah, bukan bererti rendah harganya. Mereka sebut kulit kerana nak menjantakan bahawa dia adalah sudut zahirnya. Sebagaimana buah ni, hak bahagian nampak luar ni kulit dia. Jadi ulama-ulama tasawuf menggunakan tamsilang ini, syariat itu kulit, adalah untuk menjelaskan dia adalah aspek zahir. Bukan nak kata, oh kulit je. Itu bahasa lain tu. Kulit itu kita perendah ke dia. Itu bukan. Yang merendahkan syariat itu adalah kebatinan.
Jadi ulama tasawuf menyebut kulit, memang mereka sebut. Tapi mereka sebut bukan untuk merendahkan, tapi nak menyatakan kulit bahawa dia adalah aspek zahir. Baik, batin, hakikat. Kalau tasawuf Islam, pencapaian hakikat ini dia tidak akan sampai ke tahap membatalkan syariat. Dan antara hakikat tidak akan berlawan dengan syariat. Tasawuf Islam, pertama sekali antara aspeknya bahawa bila seseorang tu mencapai hakikat, maka syariat tetap wajib dilaksanakan. Adapun ilmu kebatinan, mereka ini ada kepahaman bila manusia ini sudah mencapai satu hakikat, hakikat ketuhanan ni, maka syariat tidak mengapa untuk tidak dilaksanakan lagi. Ini. Itu beza dia antara tasawuf dengan kebatinan. Imam Junaid. Siapa dia Imam Junaid? Orang panggil dia Tawus al-ulama kerana dia sangat alim dalam ilmu fiqhnya, ilmu zahir. Dan dia juga orang panggil Sayyidut Taifah. Penghulu, Tok Ngulu kepala lah, kepala kepada ilmu tasawuf ni. Kepala kepada ulama-ulama tasawuf, Sayyidut Taifah. Penghulu kepada ulama-ulama tasawuf. Apa dia kata? Pernah terjadi satu ketika dia duduk dekat dengan seseorang dan orang tu tak kenal dia. Pak Junaid ni low profile. Nama dia orang kenal, tuang orang tak kenal. Duduk dekat orang tak kenal, tapi nama sebut orang kenal belaka. Dia duduk dekat dengan seseorang ni, orang ni dia bercakap yang mana isi kandungan percakapan dia tu bermaksud bahawa seseorang tu bila sampai satu peringkat dekat dengan Tuhan ni, dia tak payah bergerak dah. Maksudnya tak payah berbuat amal-amal zahir dah. Jadi Junaid dengar kata-kata dia ni. Lalu Junaid kata macam mana? Dia kata, pada sudut pandangan aku, orang yang berkata demikian ini, kalau dibandingkan dengan orang yang berzina dan mencuri, orang berzina dan mencuri itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Sebab apa? Sebab orang yang mencuri dan berzina ni dia buat dosa besar. Tapi dia tahu benda tu dosa. Cuma jahat dia je. Berarti dia masih Muslim, dia masih mukmin. Tak batal iman dia, cuma dia berdosa, mukmin yang asi. Tapi orang yang berkata demikian itu, kata-kata itu mengandungi sesuatu yang disebut sebagai menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Itu implikasi dia, risiko dia boleh merosakkan iman, membatalkan iman, membatalkan tauhid. Kalau dia tahu. Kalau dia tahu. Sebab tu kata Junaid, pada pandanganku orang yang mencuri dan berzina tu lebih baik. Kenapa? Dari sudut tadi lah. Tadi dia rosak berat lagi. Ni rosak, dia berdosa. Itu. Jadi dalam tasawuf Islam, manusia sampai ke darjat mana pun dia tidak akan menggugurkan syariatnya. Kecuali dia ini hilang akal, atau menjadi orang gila, atau menjadi majzub dalam istilah tasawuf. Itu saya tak nak panjang sinilah. Tapi nak kabarnya hilang akal. Orang hilang akal ni memang tak ada syariat lah pada dia hilang akal. Ada satu istilah yang saya tak nak jelas sini, jadi panjang cerita. Nanti itu lain kali lah. Bagi majzub, itu cerita lain. Tapi hilang akal sungguh lah. Hilang kewarasan dia. Jadi dalam tasawuf Islam, dia tak akan sampai satu tahap tak wajib beramal bila mencapai sesuatu kedudukan. Baik, kemudian berkait dengan syariat ni, hakikat dan syariat ni, antara syariat dan hakikat tidak akan berlaku pertembungan berlawang. Syariat kata semayang, hakikat kata tak wajib semayang. Tak akan jadi macam tu. Tak akan berlaku perlawanan, pertembungan antara zahir syariat dengan hakikat yang batin ni. Tak akan berlaku perlawanan. Sekiranya sesuatu itu berlawang, maka itu bukan tasawuf Islam lagi. Yang ada pattern macam tu
tasawuf Syiah, batiniyah dalam Syiah. Batiniyah dalam Syiah, nak tahu beza dengan tasawuf, situlah tempat beza dia. Batiniyah ini zahirnya ada sesuatu, batinnya berlawan dengan zahir. Kalau zahirnya kata wajib sembahyang, batin menetapkan tak wajib dah sembahyang, berlawan. Itu satu. Kemudian yang mereka pegang, yang mereka pakai hak batin. Dah lah berlawan dua ni. Dan yang mereka pakai, mereka terima yang batinnya. Itulah yang ada dalam Syiah batiniyah. Batiniyah dalam kelompok Ismailiyah. Dan tasawuf tidak ada seperti ini. Ingat itu dari segi itu. Baik, kalam yang baik untuk kita dengar tentang perkara ni adalah kalam yang dinisbahkan kepada Imam Malik. Ada yang mengatakan kalam ulama-ulama lain lagi lah. Tapi disebut antaranya oleh Al-Ghazali dan ulama-ulama lain menyebut kalam daripada Imam Malik ini. Iaitu apa kata Imam Malik? Berdasarkan riwayat ni, berdasarkan kepada nukilan ini. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tafassaqa. Sesiapa yang bertasawuf, yang mengambil bahagian hakikat tapi tidak berfiqh, tidak mengambil bahagian syariat, yakni dia ada keyakinan bahawa tak akan berlaku satu perkara itu kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Semuanya itu digerakkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah. Dia ambil bahagian tu, hakikat tasawuf tu. Tapi walam yatafaqqah, tapi dia tidak bersyariat. Dia mengabaikan kewajipan agama, dia meninggalkannya, dia tidak bersolat, tidak melakukan kewajipan-kewajipan agama yang lain. Kalau yang ini, yang bertasawuf, berhakikat tapi tidak berfiqh, tazandaqa, kata Malik, dia sudah jadi zindik. Zindik ni kufur. Kenapa? Kerana dia menghalalkan apa yang dilarang. Kalau dia tak semayang, tapi dia tetap meyakini semayang tu wajib, itu cerita lain, itu dosa. Sekarang dia kata, tak apa tak semayang. Tak apa tak puasa. Tak apa tak berzakat. Dia kata tak apa. Halal. Itu menghalalkan. Ini merosakkan. Tapi kalau dia tak buat, tapi tetap meyakini kewajipan, itu beza lah, hal lain. Itu tidak membatalkan lah, tapi berdosa lah. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, kata Imam Malik. Sesiapa yang berfiqh, yakni mengambil yang zahir, beramal ibadah secara syariah yang zahir, wa lam yatasawwaf, tapi tidak bertasawuf, tidak berhakikat. Bagaimana? Dia beramal ibadah, bersolat, tapi tidak ada hakikat yang batinnya, tidak ada khusyuknya, tidak ada ikhlasnya dan sebagainya. Pengisian jiwa itu tak ada, kosong. Bahkan diisi dengan sebaliknya, penuh dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan takaburnya dan bermacam-macam lagi. Faqad tafassaqa, dia kata, orang ni fasik. Sebab fasik kan dia semayang, dia puasa, dia berzakat, dan dia berbuat perbuatan lain lagi. Fasik ni orang yang melakukan dosa dan berkekalang, itu fasik. Dan kita ingat dosa ni ada dua. Wajtanibu zahiral ismi wa batinahu. Hendaklah kamu menjauhi dosa yang zahir dan dosa yang batin. Jadi kalau seseorang tu tidak semayang berkekalan, fasik. Sekarang tak, dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia buat benda lain, tapi batin dia tu sentiasa terisi dengan sifat mazmumah sebab tidak bertasawuf, penuh dengan riak, penuh dengan ujub, takabur, dengan hasad, dengan sombong, dengan khianat dan sifat-sifat buruk yang lain tu penuh mengisi hatinya tu. Dia akan jadi fasik. Karena itu, kenapa? Karena dia kekal dengan dosa-dosa batinnya itu. Itu kata Imam Malik, faqad tafassaqa, dia jadi fasik. Sekalipun dia ulama. Sekalipun dia ulama. Lalu waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sesiapa yang mengumpulkan kedua-duanya, yakni mengambil hakikat yang batin dan syariat yang zahir, inilah orang yang betul-betul mencapai hakikat sebenar. Sebab itu bila sebut ihsan tadi tu, saya terangkan awal tadi tu, kata Nabi, anta'budallah, engkau beribadah, satu ibadah, fiqh.
Pada siapa? Kepada Allah. Tauhid, akidah. Allah yang kau yakini, yang kau percayai. Lalu bagaimana keadaan? Baru tasawuf. Ka'annaka tarah. Jadi dalam bertasawuf ni, secara Islam ni tak boleh nak pisah daripada tiga ni. Akidah tauhidnya, fiqh syariatnya, dan tasawufnya itu. Ihsannya itu. Tak boleh nak pisah. Baik, selagi kerana kita ada ruang untuk soal jawab, mungkin saya tak nak pergi banyak. Satu saya pilih-pilih lah. Satu perkara lagi yang saya nak beritahu, tepat beza antara tasawuf Islam dengan kebatinan yang tak selari dengan tasawuf Islam ini, iaitu berkait dengan perkara-perkara yang luar biasa. Baik, perkara-perkara yang luar biasa ni berlaku sebab dia harus terjadi. Cuma namanya tu berbeza-beza menurut keadaan. Sekiranya dia berlaku kepada para nabi dan rasul, maka itu orang panggil mukjizat. Sekiranya dia berlaku kepada seseorang yang akan jadi nabi dan rasul tapi belum jadi, orang panggil irhas. Nama dia. Sekiranya dia berlaku kepada para wali, ahli taqwa, orang yang bertakwa, para wali dan sebagainya, itu dinamakan keramat. Sekiranya berlaku kepada orang fasik, dan mungkin dia seorang Muslim tapi dia seorang fasik, maka itu dinamakan sebagai istidraj. Dan sekiranya berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman, yang kufur, yang ingkar kepada Allah, yang syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dinamakan sihir. Baik, sekiranya berlaku kepada, ada satu jenis saya lupa nak sebut, sekiranya dia berlaku kepada orang biasa, dia soleh lah, orang baik lah, tapi kita taklah kata dia orang wali ataupun orang ahli ma'rifat dan sebagainya, taklah begitu. Tapi dia orang Muslim biasa baik, tapi berlaku perkara aneh, itu orang panggil ma'unah. Jadi nama yang berbagai-bagai. Jadi perkara-perkara pelik ini sekiranya berlaku, kena tengok. Boleh jadi mukjizat, boleh jadi irhas, boleh jadi keramat, boleh jadi ma'unah, boleh jadi sihir, boleh jadi istidraj. Irhas sudah tidak ada lagi. Tak ada dah lah ni. Sebab apa? Sudah tidak ada zaman kenabian. Mukjizat pun serupa. Tak ada mukjizat baru. Mukjizat yang sedia ada sampai zaman kita ni adalah Al-Quran. Itu sedia ada. Hak baru ni tak ada. Sebab sudah zaman kenabian sudah berakhir. Baik. Kemudian keramat dan ma'unah ada kemungkinan. Sihir dan istidraj ada kemungkinan. Jadi kemungkinan yang ada perkara-perkara yang aneh hari ni, 4 perkara ni. Sama ada kalau dia untuk wali, dia akan jadi keramat. Atau dia seorang Muslim, mukmin biasa, dia akan jadi ma'unah. Kalau dia seorang yang kafir ataupun seorang yang fasik, dia sama ada dia jadi istidraj, tipu daya, ataupun sihir. Baik. Macam mana kita nak kenal ni? Nak kenal. Kalau dia berlaku kepada golongan awliya, kita tahulah dia ada kaitan dengan tasawufnya lah, kesolehan diri dia. Tapi kalau berlaku kepada orang yang fasik ataupun orang yang musyrik, yang dinamakan sebagai istidraj, tipu daya ni, yang dinamakan sebagai sihir ni, sudah tentu dia ada hal-hal kebatinan dia tu. Macam mana kita nak beza? Dia ada pertama sekali garis panduan kasar, yang kedua dia ada garis panduan haluh. Garis panduan kasar ni kena tengok sejauh mana dia muafakat dengan syarak atau tidak. Dia berlaku perkara aneh kepada dia ni orang yang melakukan ketaatan atau tidak. Garis panduan kasar dia, syariat kasar dia tu.
Kalau dia melakukan kewajipan agama dengan baik, maka zon kita ada kemungkinan dia ni berlaku ma'unah. Atau boleh jadi juga dia berlaku keramat. Wali yang kita tak kenal. Boleh jadi. Tapi kalau dia memang jelas dan terang tidak melaksanakan kewajipan agama, yang asas terutamanya banyak melakukan kejahatan dan keburukan berlaku juga, maka zon yang tinggi itu adalah merupakan sihir dan istidraj. Cara kita nak kenal. Maksudnya dia adalah kebatinan. Baik. Pedoman halus pula. Waktu pedoman kasar. Kasar ni kadang-kadang nampak, kadang tak. Dia ada pedoman halus sikit lagi. Ni untuk orang-orang yang ahli bidang dia nampak lah. Kalau dia tak ahli mungkin tidak apa nak nampak. Memerlukan kepada penelitian yang agak halus. Nak beza. Pertama sekali kena tengok riak orang yang berlaku perkara aneh pada dia. Riak dia kau ni. Riak ni gerak watak dia tu. Ataupun penampilan dia. Pertama sekali kena tengok. Dia ni, dia merasa mesra tak dengan kejadian aneh tu. Mesra dengan hati dia suka. Dia suka pelik-pelik ni. Dia cenderung. Dia nak, memang dia suka. Bahkan dia sebut-sebut no. Dia sebut, dia tunjuk-tunjuk no ke orang. Kalau ada tanda ni, dia adalah kebatinan, tipu daya. Riak kita boleh nampak lah. Kadang-kadang kot cakap dia, kadang-kadang perbuatan dia suka benda tu, dia nak benda tu. Kerana tasawuf yang sebenar, dia tak nak benda gini. Tapi berlaku tetap berlaku. Kadang-kadang berlaku kepada orang yang tak nak ni lebih banyak lagi daripada orang yang nak ni. Berlaku tetap berlaku. Cuma beza tengok riak. Satu, dia ada kemesra, al-unsu istilah. Mesra tak? Dia rasa suka hati tak benda tu. Kemudian ada tak unsur-unsur istihqaq. Istihqaq ni iaitu dia rasa berhak. Dan kita pun nampak pada riak dia. Ni kerana amalan aku amal ni jadi gini ni. Dia berhak atas amalan dia tu. Kerana dia ada benda ni, dia buat gini, ni dapat. Setengah tu kata, baru aku amal separuh baru ni. Kalau amal banyak lagi, aku amal penuh, lain lagi tu. Macam-macam ni. Istihqaq. Dia rasa dia layak terima. Dia rasa dia layak. Jadi kalau ada tanda ni, itu kebatinan. Kerana tasawuf Islam, orang yang mencapai darjat ni, dia tawaduk. Dia rasa dia tak ada daya upaya, tak ada apa-apa aku ni. Semata-mata kurnia Allah saja. Tu dia. Kalau dia rasa dia berhak, berarti dia masih ada keakuan dirinya tu. Dia pandang dirinya lagi. Itu kebatinan. Alamat kebatinan. Kemudian, antara alamatnya lagi, al-iftikharu bihi. Dia berbangga-bangga. Ada tak tanda-tanda berbangga-bangga? Dia berbangga-bangga, dia tunjuk-tunjukkan, dia tunjuk-tunjukkan. Kadang-kadang dia tak tunjuk sedih, dia curi kau orang, suruh kabur. Mu tolong pergi cerita kau orang, mu tolong pergi kabur kau orang. Ada juga macam gitu, nak kabur diri, nampak tebal muka sikit, suruh orang pergi kabur. Tapi dia suka supaya benda tu tersuruh, terkenal. Al-iftikhar ni, dia berbangga. Baik, kalau ada tanda-tanda ni, dia adalah kebatinan. Dia bukan tasawuf Islam. Kemudian antara tandanya lagi, ihtikar al-ghair. Dia ada, tengok, pada orang tu dia ada tanda-tanda dia peremeh ke orang. Perendah orang. Orangnya tak ada bendanya. Pada dalam bahasa kasar, dia lah orang kita ni. Orang ni ada benda. Engang je ni. Ni kecek je ni. Ihtikar al-ghair. Dia kecil ke orang, dia pandang rendah ke orang. Ada tak unsur ni? Kalau ada unsur-unsur ni, itu kebatinan. Kerana itu bukan ciri ahli tasawuf. Bukan sifat bagi tasawuf. Tengok tanda-tanda ni. Al-unsu, mesra, al-iftikhar, ihtikar al-ghair, al-istihqaq. Ini tanda-tanda. Tengok. Jadi riak tu, kalau kita perhati, boleh baca lalu. Situ kita boleh cam. Tapi tanda-tandanya halus sikit. Perlu kepada penelitian yang dalam sikit. Baru kita dapat kenal mana tasawuf Islam, mana kebatinannya. Atas ciri-ciri tadi tu.
Kalau faham molek 3-4 ni nampak lalu ciri-ciri antara kebatinan dan juga tasawuf Islam. Baik, akhir sekali sebelum kita buka tengok soalan ni, yang saya nak sebut tentang perbezaan antara tasawuf dengan kebatinan ini ialah dari aspek amalan-amalan yang diamalkan lah. Amalan-amalan yang diamalkan tu, pertama sekali salah silah keilmuan dia tu, susu galu keilmuan dia tu ada tak? Dia ni ambil belajar dengan siapa dia? Guru dia ni pula belajar dengan siapa dia? Ada pengijazahan tau, ada keizinan guru tau. Bertitih-titih perguruan tu sampailah ke hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan dia tu ada titisan salah silah dia tau. Jadi mana-mana amalan yang tak ada silsilah ni, maka dia akan cenderung pada dasarnya dia banyak cenderung kepada kebatinan lah. Lepas tu nak tahu beza, tengok ajaran pelik-pelik ataupun ajaran apa-apa, kita tanya silsilah guru dia tu. Dan cek siasat betul sungguh tak. Kadang-kadang dia menisbahkan diri dia juga, tapi secara bohong. Dan orang tahu dia belajar guru ni. Orang tahu, orang kenal, diizinkan oleh gurunya atau tidak. Dan guru ni pula macam mana, susah galu dia tu. Itu tempat beza dia antara tasawuf Islam dengan kebatinan. Kebatinan ni dia tak ada bahagian tu, dia lompang. Dia mungkin sampai sedua guru dia, lepas tu dia stop, ataupun dia guru dia je, habis situ je. Itu kebatinan. Itulah antara beberapa perbezaan yang ketara, yang mudah kita nak cam, pedoman kasar, panduan kasar untuk kita beza antara tasawuf Islam dengan kebatinan. Daripada aspek-aspek tertentu yang kalau dapat saya simpulkan, niat dia tu. Kemudian sikap terhadap syariat dan hakikat. Kemudian masalah kekeramatan, perkara luar biasa. Dan yang ketiga, masalah titisan perguruan dia tu, susu galu ilmu dan amalan dia tu, ada susu galu atau tidak. Itulah. Jadi saya diminta untuk membuka ruang soal jawab, dan ternyata ada beberapa soalan lah. Saya baca soalan sini dululah dah. Kalau habis ni baru kita buka pada yang lain. Soalan pertama, bolehkah kita meminta tolong dari orang yang telah mati? Contohnya wali-wali. Contoh dengan keberkatan si fulang, maka sekian-sekianlah minta. Baik. Ni bab ni orang panggil bab tawassul, bab istighasah. Pertama sekali saya nak beritahu bahawa isu ini isu khilaf di antara alim ulama. Khilaf, ada yang terima, ada yang tak terima. Itu biasa. Baik, kemudian isu ini bukan masalah, isu ini bila khilaf dan dia bukan masalah usul akidah. Sekalipun ada orang meletakkannya pada usul akidah, kau ada lah. Tapi alim ulama membahaskannya dalam konteks dia bukan usul akidah, dia lebih kepada usul cabang, furuk saja, amalan, istighasah ni, tawassul ni. Jadi dia masalah khilaf di antara ulama, maka natijahnya sama ada pandangan tadi itu betul atau salah, tepat atau tidak, kuat atau lemah. Dia tidak melibatkan iman atau kufur. Jadi dia tidak melibatkan iman atau kufur. Kerana atas dasar dia, kerana dia masalah khilaf, dan khilafnya itu, dan persoalannya itu adalah persoalan yang dilihat sebagai furuk, cabang, praktis, amalan. Baik. Maka saya nak beritahu pandangan hak yang kata tak boleh lah. Cuma saya nak beritahu atas pandangan hak kata boleh. Baik, apa yang perlu? Pertama sekali, bagi yang kata boleh ni, dia kena ada kefahaman dan keyakinan yang betul dulu. Pertama sekali, dia kena faham perkara ni dan dia ada keyakinan yang betul. Apa benda kefahaman dan keyakinan tu? Pertama sekali, dia kena ada kefahaman dan keyakinan bahawa tak akan berlaku satu perkara itu melainkan dengan izin Allah, dengan kudrat dan iradat Allah. Bahawa tidak ada penolong secara hakikinya melainkan Allah. Tak akan berlaku satu perkara kecuali dengan kudrat dan iradatnya. Dia ada keyakinan, kefahaman.
Kemudian dia faham dan yakin bahawa makhluk ini adalah wasilah. Wasilah. Jadi wasilah ni perantara. Ada perantara yang dibenarkan, ada wasilah perantara yang dilarang. Baik, contohnya kita nak cari rezeki. Wasilahnya kena pergi kerja lah, atau cucuk tanang lah, dapatlah hasil, bolehlah makan, wasilahnya. Ataupun pergi minta dengan orang lah, minta tolong dengan orang beri rezeki, bolehlah, itu wasilah orang. Kita pergi minta dengan dia, kita pergi kerja dengan dia, ataupun kita pergi tanam pokok, itu wasilah yang diharuskan. Hak tidak diharuskan macam mana? Dia pergi ropok barang orang, pergi curi barang orang, itu wasilah yang dilarang. Pergi paksa orang, wasilah yang dilarang. Jadi wasilah ni ada yang diharuskan dan ada yang dilarang. Jadi berkait dalam perkara ni atas keyakinan tauhid tadi tu, bahawa tidak akan berlaku satu kejadian kecuali dengan kekuasaan dan kehendak Allah, dan tidak ada yang maha menolong, yang maha kuasa, tidak ada penolong pada hakikatnya melainkan Allah. Dia ada keyakinan tauhid tu, dan masa yang sama dia tahu bahawa wasilah ni, makhluk ni hanyalah sebagai wasilah, dan wasilah tu ada yang diharuskan dan diharamkan. Maka dalam perkara ni termasuk wasilah yang diharuskan menurut mereka tu. Baik, bagaimana? Kalau dia ada keyakinan ni, dia faham macam mana? Dia faham bahawa mengambil wasilah dengan manusia ni, sama ada di masa hidup atau sudah mati, benda yang diharuskan. Baik, contohnya macam mana? Dia masih hidup, kita pergi jumpa dia, kita minta tolonglah, tolong semayang ajak kau, tolong doa lah, ataupun tolonglah, ataupun kita tengah sakit nak ubah ni, tolong. Kita faham lah, kita minta tolong tu keyakinan kita apa? Bahawa hakikat sebenarnya tidak ada penolong melainkan Allah. Tapi itu wasilah yang diharuskan dibenarkan. Dia ada kefahaman tu. Dia faham gitu, dia yakin gitu tu. Tapi kalau dia tak ada kefahaman dia tu, dia tak ada keyakinan tu, dia minta tolong orang pun syirik. Kalau dia tak faham, kalau dia salah faham tu. Ada orang nak rapah duit dia, tolong. Kalau dia tak ada kefahaman dia, itu pun syirik. Jadi tengok sejauh mana dia faham, sejauh mana keyakinan dia dan kefahaman dia tu. Situ dulu kurang dia. Baru kita boleh tengok atas perbuatan dia, boleh ke tak. Jadi kelompok yang mengatakan harus tu kerana banyak dalil lah. Baik, kalau saya nak beritahu, kita kait dengan Nabi lah dulu. Ambil contoh dalil yang terang, jelas dengan Nabi. Tapi dari situlah ulama menkiaskan bahawa boleh juga berlaku kepada yang lain daripada Nabi. Baik, kalau Nabi minta tolong dengan Nabi masa hidup, tidak timbul masalah lah. Pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan dengan berkat, itu masa hidup. Baik, Nabi sudah wafat, macam mana? Nabi sudah meninggal dunia, berlaku. Dan saya sudah menjelaskan ni dalam beberapa kuliah, tapi saya nak terangkan sini sebab ditanya, tak apalah. Baik, saya nak beritahu bahawa Nabi sendiri semasa hidupnya ajar kepada sahabatnya perkara ni, ajar. Bila ada seorang buta datang jumpa Nabi, mengadu hal dia, susah kerana buta ni, payah nak waktu nak buat ni, minta Nabi tolong doakan, Nabi mustajab, mudah-mudahan penglihatan dia boleh balik pulih semula. Senanglah dia nak berusaha tu ni. Apa yang Nabi buat? Nabi suruh dia bersabar lah. Tapi dia kata dia susah kerana nak buat ni. Akhir sekali Nabi ajar dia satu amalan. Ajar kau ni, Nabi suruh dia ambil wuduk dan menyempurnakan wuduk tu. Maksud ambil wuduk dengan sempurna, wajib rukun dan sunat dia tu, yang wajib yang sunat ambil secara sempurna, berwuduk dan menyempurnakan, lalu bersolat hajat. Lalu Nabi ajar kalimat-kalimat untuk berdoa. Baik, apa kalimat doa tu? Pertama sekali Nabi ajar dia supaya sebut Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar ke dia tu, suruh dia sebut, dia amal. Maksudnya apa benda? Ya Tuhanku, aku minta denganmu dan aku menghadapkan diriku kepadamu ini dengan kemuliaan Nabi Muhammad ni, dengan bertawassulkan Nabi Muhammad ni. Nabi kabur ajar dia baca benda ni.
dengan kemuliaan Nabi Muhammad ini. Baik, sebab tu apa lagi Nabi beritahu? Ya Muhammad. Nabi suruh nama tu. Ya Muhammad. Inni atawassalu wa atawajjahu bika ila Rabbi lituqda hajati au kama qal. Wahai Muhammad, aku ni bertawassul denganmu. Seolahnya minta, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku berwasilah denganmu. Aku menghadapkan hatiku kepada Allah Ta'ala denganmu ni. Yang ni tolonglah aku. Tolong mintalah dengan Allah Ta'ala tu, supaya ditunaikan hajat aku. Jadi Nabi sendiri ajar benda ni. Nak kabarnya benda tu boleh dia buat. Itu diguna pakai oleh orang yang mengatakan harus. Tapi dengan syarat tadilah, dia faham betul benda ni. Dia tahu kedudukannya. Kalau dia mempertuhankan manusia, hidup ke mati ke, tu tetap syirik. Jadi sesuatu benda tu yang harus dibuat ni, kita kena tengok apa kefahaman dia. Sama juga macam kita tengok orang semayang depan Kaabah kok. Kita tengok memang dia duduk sujud ke rokok ke batu tu lah tu, batu Kaabah tu. Kalau kita tengok secara zahir ni, dia rokok, dia sujud. Berebu pula tu, nak pergi pegang, nak pergi cium lagi tu. Kita nak kata mana waktu tu? Kena tanya dia. Mau buat gini ni sebab apa? Apakah engkau ni menyembah rokok kepada Kaabah ni, sujud kepada Kaabah ni kerana mempertuhankan dia? Kalau dia itulah yang dia faham, memang syirik sekalipun Kaabah. Tapi kalau dia kata, kerana aku rokok, aku semayang ni, aku hadapkan kepada Allah dengan menghadap kepada kiblat yang diperintah secara syariah, maka betul. Buatannya sama je, tengok kefahamannya apa. Aku bersemayang memang tuju kepada Allah, tapi menghadap kepada kiblat kena syarat suruh gitu. Kau faham gitu? Tapi kalau orang sembah Kaabah pun boleh gitu juga orang buat. Jadi kena tanya dia faham ke mana. Etikad dia apa? Sama juga masalah tawassul. Baik. Kemudian apa lagi yang berlaku lepas daripada tu? Itu zaman Nabi. Berlaku pula selepas zaman Nabi, iaitu zaman Khalifah Sayyidina Uthman. Bila ada seseorang nak mari jumpa Sayyidina Uthman, masa tu dia khalifah, tapi tak dapat jumpa. Sebab apa? Sibuk. Khalifah ni sibuk. Ada hasrat nak beritahu, ada hajat nak kabur, tapi tak boleh nak kabur. Sibuk doa lalu. Akhirnya baliklah dengan kecewa. Tengah jalan dia jumpa dengan seseorang yang namanya Uthman bin Maz'un. Nama Uthman juga, tapi Uthman lain. Uthman bin Maz'un. Tadi Uthman bin Affan. Uthman bin Maz'un ni tanya dia, apa cerita? Dia kata, dia beritahulah dia nak pergi jumpa Sayyidina, tapi tak ada orang, tak boleh nak pergi jumpa. Sedih, tak dapat nak sampaikan hajat. Ni kata gini, mari aku ajar kamu satu. Dia ajar apa yang Nabi pernah ajar sebelum tu. Mengambil semayang, sempurnakan wudukmu, kemudian semayang 2 rakaat, yang semayang hajat lah. Bacalah doa tu, doa yang sama. Dan dibuat. Bila dia buat, dia pergi jumpa semula Sayyidina Uthman, dia dapat peluang dan dilayang dengan baik. Mustajab. Dia dilayang dengan baik. Itu berlaku baik. Kemudian berlaku juga di zaman Sayyidina Umar. Kemarau panjang. Lalu ada seorang lelaki datang ke kubur Nabi. Nabi wafat dah ni. Lalu dia mengasuh, ya Rasulullah, ya Muhammad, istasqi liqaumik innahum qad halaku. Tolong minta ujang dengan Allah Ta'ala. Tolong minta tetap kepada Allah. Tetap tu kena tauhid, kena betul tu. Minta dengan Allah Ta'ala. Tolong minta ujang. Sebab apa? Ni umatmu ni musnah dah kerana kemarau panjang dah lalu. Dia pergi kubur Nabi. Sebab kita pun tahu, kita jangan anggap orang mati ni dia macam daging beku. Jangan anggap orang mati ni macam ikan duduk dalam freezer tu, kerah kejung tu. Tunggu nak masuk kuali lagi. Jangan anggap gitu. Mati ni perpindahan je. Pindah daripada alam syahadah, alam dunia ni, kepada alam barzakh. Badan dia hancurlah, tapi ruh dia tu kekal. Itu mati. Jadi kita jangan anggap senyap kerah kejung. Bukan macam tu.
Kita sendiri dengar riwayat orang yang mati tu, kita pergi tanang kubur dia kan, kita pergi tanang. Bila tanang semua-semua tu balik, kan si mayat tu dengar kaki orang jalan tu, dengar tu. Tu dah hadis Nabi yang beritahu. Dia dengar lagi topok kaki orang lagi ni, balik ni. Dengar dia. Berarti ada kehidupan. Kalau kita faham benda ni, tahu benda ni, tak apalah. Masalah orang tak tahu. Tu penyakit lain lah. Dia tahu. Jadi kita pun tahu, setiap kali kita semayang, tidakkah kita beri salam kepada Nabi? Assalamualaikum ayuhan Nabi. Dah salam kita tu siapa ke tak? Siapa ke tak ke Nabi? Siapa? Dan Nabi jawab dengan nas hadis Nabi. Bahawa salam kita sampai disampaikan dan Nabi dikembalikan ruhnya dan menjawab salam. Menjawab salam. Jadi sama kong, kita faham. Jadi orang-orang yang mengamalkan ni, dia faham kedudukan tu. Jadi sahabat tu pergi ke kubur Nabi, minta, ya Muhammad istasqi li qaum, tolong minta ujang. Umat mu nak rosak dah ni, musnah dah ni. Lepas tu dalam mimpi, dia balik rumah, dia mimpi jumpa Nabi. Kemudian Nabi suruh dia pergi jumpa Sayyidina Umar balik. Beritahu dia pesan-pesan gini-gini. Dia pun pergi jumpa Sayyidina Umar dan beritahu pesan Nabi. Sayyidina Umar dengan jerit dia. Sebab Nabi pesan, ada pesan-pesan yang berkait dengan dia lah. Sedih dia. Dia sedih. Lalu apa yang berlaku? Sayyidina Umar ni kita tahulah. Kalau kawan ni buat kerja salah ni, lama dah kena hukum ke dia. Sebab Sayyidina Umar ni bukan boleh tolak ansur dia ni. Al-Faruq, ni pemisah terhak dan batin, tegas. Jadi apa yang dibuat oleh orang ni tidak dibantah oleh Sayyidina Umar. Berarti Sayyidina Umar melihat perbuatan orang tadi tu, yang datang jumpa dia cerita keadaan ni, bahawa tak salah perbuatan tu. Itu ulama memahami seperti itu. Kalau salah, Sayyidina Umar marah dah ke dia. Apa buat gini ni? Syirik ni. Jadi tidak dilihat seperti itu. Itu satu. Orang lelaki yang datang tu namanya Bilal bin Haris Al-Muzanni. Orang lelaki itu tu. Baik, kemudian berlaku juga selepas zaman Nabi ketika Nabi telah wafat. Nabi wafat, ada seorang Arabi ni, orang Arab Badui, orang darat, orang kampung tu, mari nak jumpa Nabi. Sebab apa? Kerana ada ayat Al-Quran. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul wajadullaha tawwabar rahimah. Mereka ni ketika mereka menzalimi diri mereka ni kerana buat salah, buat dosa, buat silap, mereka akan datang jumpa wahai Muhammad. Mereka minta istighfar dengan Allah dan Nabi pun tolong minta istighfar. Jadi Nabi tolong minta istighfar, itulah tawassulnya. Dan sahabat lakukan ini. Mereka direct, padahal syarat taubat tak perlu pergi jumpa orang pun, tapi mereka buat kerana dalam bentuk wasilah tadi tu, dengan harap berkat Nabi tadi tu. Boleh. Tapi kena fahamlah, kena ada i'tiqad yang betul, kefahaman yang betul, jelas. Baik. Kemudian apa yang buat? Nabi dah wafat, sudah 3 hari Nabi itu ditanam, dikuburkan. Dia pergi kubur Nabi tu. Dia berbicara dengan Nabi. Seolah Nabi masih hidup berbicara. Kerana dia faham, dia tahu kedudukan. Dia berbicara dengan Nabi. Lalu dia baca ayat tadi tu, yang saya baca tadi tu. Sebab apa dia datang? Kerana dia baca ayat ni. Kerana aku nak minta ampunan, aku mari jumpa mu ya Rasulullah, kerana aku buat jahat, aku buat salah. Aku nak minta ampun dengan Allah, minta engkau tolong minta doa aku juga. Dan Al-Imam Al-Qurtubi, kalau tak salah saya, dalam tafsir dia tu menyebut kisah ni dan menyebut bahawa ada kejadian-kejadian berlaku. Kalau tak silap dengar suara dari kubur, wallahu alam. Dah banyak. Jadi nak kabarnya minta tolong tadi tu dengan orang yang telah mati atas dasar tawassul, istighasah, itu khilaf di antara ulama. Maka orang-orang yang menerima perkara ni, mereka ada dalil dia lah. Mereka ada dalil. Orang tak mau terima, kau ada dia, jangan buatlah. Kemudian masalah bukan masalah usul, masalah furu'. Dia melibatkan betul salah je, kuat lemah gitu je. Dia bukan melibatkan iman dan kufur. Itu kena tahu. Nak letak baku mana ni? Baku. Kadang kita ni salah letak baku, jadi benda lain lah.
Buah rambutan tak baku durian. Memanglah. Kena tak baku tu betul. Masalah ni masalah melibatkan apa? Jadi bagi yang kata boleh, tapi kena ada kefahaman dan keyakinan yang betul. Baik, kemudian yang kedua, zikir hasbi rabbi yang di dalamnya ada lafaz Nur Muhammad. Ini pun masalah yang panjang. Yang kalau nak mengulah ni saja pun makan masa berjam-jam jugalah. Tapi saya nak ambil kesimpulan, isu Nur Muhammad ini juga isu khilaf di antara ulama. Nur Muhammad bukan Muhammad Nur Muhammad. Nur Muhammad ini menurut keyakinan segolongan ulama, termasuklah ulama-ulama tasawuf ni, mereka anggap makhluk Allah dan yang terawal yang diciptakan. Makhluk tetap makhluk. Makhluk tetap makhluk. Kasar mudahnya macam itulah. Jadi makhluk awal yang paling awal yang diciptakan Allah menurut keyakinan ni adalah Nur Muhammad, yakni Ruh Muhammad. Ruh Muhammad. Baik. Jadi dalil-dalil panjanglah, saya ringkasnya. Kenapa ulama khilaf dalam perkara ni? Kerana dalil yang berbagai-bagai. Sehingga ada yang mengatakan makhluk pertama yang diciptakan, semuanya itu tetap mengakui bahawa makhluk tu je. Tapi makhluk apa yang paling awal diciptakan? Itu khilaf dia. Jadi segolongan mereka kata Nur Muhammad kerana berdasarkan dalil-dalil tertentu yang saya tak nak mengulas panjang lah. Ada yang kata berdasarkan riwayat tertentu Arash antara makhluk awal yang pertama, makhluk yang diciptakan. Ada yang mengatakan air, alma, ada riwayat sebut. Kemudian ada riwayat lain dia menyebut al-qalam, al-aqlu, akal, makhluk pertama yang diciptakan Allah. Jadi berbagai-bagai riwayat. Kesimpulannya, ulama-ulama yang mengatakan Nur Muhammad merupakan makhluk yang pertama yang diciptakan Allah, maka mereka telah memadukan dalil-dalil yang berbagai-bagai tadi tu. Mereka kata hak hakikinya makhluk pertama yang diciptakan Allah dan Nur Muhammad. Hak lain-lain itu dipanggil nisbi. Nisbi ni maksudnya awal nisbah kepada yang selepasnya. Apa panggil awal yang nisbi. Macam ginilah. Kita ni awal nisbah kepada anak kita. Kita yang tak awal nisbah kepada anak kita. Tapi hak awal sekali siapa? Adam lah. Tu awal sungguh tu. Contoh mudah. Kita ni boleh kita kata paling awal sekali. Awal nisbah kepada anak-anak kita ni. Lebih awal kita ni. Itu panggil awal nisbi. Jadi tentang arash, tentang air, tentang akal dan sebagainya yang disebut dalam riwayat tu, ulama tasawuf kata itu adalah awal yang nisbi. Awal hak sebenar-benar awal menurut mereka ni Nur Muhammad. Jadi menyebut nama ni bagi golongan yang menerima konsep tu tak ada masalah lah. Bagi orang yang menolak, tidak payahlah. Ia tolaklah benda ni, tak apalah. Jadi nak kabarnya bahawa doa ni, zikir ni ada menyebutan Nur Muhammad. Bagi orang yang terima konsep Nur Muhammad tak ada masalah. Ada yang kata syirik, tu ada orang lah. Tapi sudah saya katakan, tak ada aspek syirik. Nak kata syirik itu syirik kat mana? Syirik ni meyakini ketuhanan yang lain daripada Allah Ta'ala, itu syirik. Dah, bak Nur Muhammad ni kat mana syirik? Aspek mana syirik? Tak ada syirik itu. Bukan kata Nabi Muhammad, Nur Muhammad itu sebahagian dari Tuhan atau ada sifat-sifat Tuhan. Tetap meyakini dia adalah makhluk. Cuma masalahnya makhluk ni apakah dia makhluk yang terawal atau bagaimana? Itu masalahnya. Jadi kelompok-kelompok yang melabelkan isu ni sebagai syirik ni sebenarnya labeling tak kena. Motosikal je tak rumah, nama rumah. Label tak kena. Baik. Umumnya bila belajar tauhid melalui kaedah sifat 20, soalannya boleh tak kita belajar dengan menggunakan kaedah tauhid 3? Begini, ini masalah isu juga ni. Tauhid yang dikembangkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah adalah tauhid sifat 20. Itu tauhid yang dikembangkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun tauhid 3 ni iaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat ni yang mengembangkan ini, kalau hari ini bolehlah disebut sebagai kelompok-kelompok salafiyah wahabiyah lah. Senang mudah gitulah.
Salafiyah Wahabi lah bahasa kita. Orang yang nak terima, terimalah, tak ada masalah. Cuma isunya tentang Tauhid 3 ni, dari segi huraian dia tu, nama yang dia pakai tu tak salah. Uluhiyah, ulama pakai istilah tu. Rububiyah dipakai oleh ulama. Asma' wa sifat dipakai oleh ulama. Dari segi aspek nama tak ada masalah. Tapi aspek huraian, antaranya berdasarkan kepada Tauhid 3 ni, antara huraian yang tidak dapat diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, antaranya iaitu berkait dengan masalah Tauhid Uluhiyah ni. Tauhid mengusahakan Allah pada ibadahnya. Lalu masalah cabang dia itu adalah masalah tawassul. Sudah saya katakan tadi, tawassul ni masalah khilaf di antara ulama. Dan dia masalah furu', bukan masalah usul akidah. Jadi, golongan dalam huraian Tauhid 3 ni, dia menganggap tawassul ni sebahagian daripada syirik. Bukan setakat itu saja. Sehingga dia kata, orang-orang musyrik di zaman Nabi tu, dia tu lebih bertauhid lagi daripada orang bertawassul. Yang tu berat nanang lagi tu. Huraian dia. Jadi bukan nama dia tu salah, huraian dalam tu. Dan bukan semua huraian tu salah, ada bahagian-bahagian tertentu dalam tu. Termasuklah contoh saya nak beri. Bahawa antara kelirunya Tauhid 3 ni, itu dia meletakkan tawassul ni pada kedudukan syirik, kerana dianggap sebagai syirik, dibacing sebagai satu bentuk ibadah kepada yang lain dari Allah. Itu dia. Jadi itu terserah masing-masing lah nak pakai tidak. Cuma yang aneh yang kita dengarnya, dia kata orang-orang musyrik zaman Nabi tu, dia kata lebih bertauhid, iaitu tauhid rububiyah, berbanding dengan orang yang bertawassul ni. Itu kita dia nak terima. Mana boleh orang musyrik bertauhid. Bila tauhid rububiyah tu betul, uluhiyah akan sendiri akan betul lah. Bila dia rosak, dia sembah berhala tu, rububiyah dia rosak lah tu. Bila dia menyembah berhala, mempertuhankan berhala, tu rosak rububiyah lah tu. Tu tak apalah kita nak panjang situ. Tapi nak kabarnya, keliru pada Tauhid 3 ni, antaranya aspek huraian dia tu. Beberapa aspek. Dan bukan semua. Bukan semua. Bukan namanya, bukan istilah yang dipakai, bukan semua perkara, dalam beberapa perkara. Sebab tu orang nak belajar tauhid ni, kau ada dia lah. Cuma nak khabar Ahlus Sunnah wal Jamaah tak siku dengan tauhid ni dalam beberapa perkara. Termasuk tauhid asma' wa sifat ni, dia pergi kepada mensabitkan ayat-ayat mutasyabihah seperti tangan, kaki dan sebagainya. Itu juga tepat berlawang antara tauhid sifat 20 dengan tauhid 3 ni. Ayat-ayat mutasyabihah yang melibatkan perkataan-perkataan seperti Allah ada tangan, yadullah fawqa aydihim, ayat-ayat Al-Quran yang menyebut. Jadi menurut faham Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah ni, ada kefahaman sendiri bahawa semua itu tidak boleh kita nisbahkan secara zuhirnya kepada Allah Ta'ala. Itu faham Ahlussunnah wal Jamaah. Secara mudah, saya nak jawab secara rekah lah. Tapi kelompok-kelompok ni, sebahagian mereka tu cenderung kepada mensabitkan keanggotaan itu sehingga cenderung kepada menjadi mujassimah. Yang ni meyakini Tuhan tu ada jisim, ada rupa bentuk, ada keanggotaan dia, ada anggota. Atau musyabbihah, menyerupakan Tuhan ni dengan hal-hal yang serupa dengan makhluk dan sebagainya. Dia akan cenderung ke situ. Itu antara aspek-aspek yang berlawang antara Tauhid sifat 20 ni dengan Tauhid 3 ni. Jadi sebab itu secara mudahnya, kalau kita nak ikut aliran Ahlussunnah wal Jamaah, belajarlah tauhid cara sifat 20 ni. Adapun yang dikatakan sebagai yang dikaitkan dengan apa ni, dengan falsafah tu, itu kitab, penulisan kitab. Itu boleh baiki. Itu alat yang digunakan untuk menjelaskan ilmu pada waktu tu. Maka ayat yang mereka guna tu ayat falsafah. Tak mau guna ayat tu pun tak apa, boleh guna ayat mudah je. Tapi orang kita ni cuba nak, bila nak tolak sifat 20, antara alasan dia pakai tu lah, kerana ada kaitan falsafah. Itu alat je, alat nak menghuraikan benda tu, bahasa dia dan juga kaedah yang dipakai. Tak mau pakai kaedah tu pun boleh, guna kaedah yang lebih mudah, tak ada masalah apa-apa. Jadi siapa yang nak pakai tauhid 3, loh lah. Cuma nak khabar ada beberapa perkara yang tidak siku dengan tauhid yang dipegang dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kemudian bolehkah bagi individu yang menyelesaikan ilmu
yang menyelesaikan ilmu fardu ain untuk mempelajari ilmu hakikat yang belum agaknya. Bolehkah individu yang belum menyelesaikan ilmu fardu ain untuk belajar ilmu hakikat? Jadi kalau dia ni tak tahu benda tentang ilmu fardu ain, memang tak patutlah dia belajar ilmu hakikat. Kena belajarlah ilmu fardu ain dulu, fiqhnya, usuluddinnya dan tasawuf asas-asas dulu, belajar itulah, barulah dia belajar ilmu hakikat. Tapi cuma kita kena fahamlah kadar fardu ain itu setakat mana. Kadang-kadang kita terbabah, kita letak taraf fardu ain itu tinggi dah lalu, sehingga belajar 10 tahun dah habis lagi fardu ain. Taraf kita fardu ain kita letak tu tinggi dah lalu. Jadi kena tahulah kadar mana fardu ain itu. Tapi pada dasarnya kalau dah habis fardu ain, jangan belajar lagi ilmu hakikat, sempurnakan fardu ain dulu. Cuma kena pasti taraf qadar fardu ain itu banyak mana, taraf mana, tu kena pasti balik. 5, bolehkah untuk mengamalkan zikir nafas iaitu Allahu? Ini bergantung kepada kaedah manhaj tarekat yang dia belajar lah. Setengah tarekat ada mengamalkan ini, setengah tak ada begini. Tengoklah tarekat. Yang penting tarekat tu tarekat yang sah dengan erti dia ada ilmu dia ada guru dia ada silsilah dia ada pengamalan, ada dalil-dalil dia. Kalau dia ada cukup syarat ni, bolehlah diamalkan. Jadi zikir nafas ni salah satu zikir yang diamalkan dalam setengah tarekat. Setengah. Sikit lagi dah, berhabis. Banyak pula salah. Saya ambil ikan-ikan mungkin ada hak tembung dah. Sebahagiannya tu termasuk apa yang sudah saya huraikan tadi, jadi saya tak jelaskan lah. Baik, saya ambil ni ayat anda sebut lagi. Amalan-amalan yang kita terima dalam mimpi, seperti ada seseorang syekh mengajar kita dengan baca, yakni mengajar ayat-ayat Quran tertentu dan memaklumkan kita akan mendapat kelebihan-kelebihan tertentu. Adakah boleh diamalkan atau macam mana, Ustaz? Baik, secara umumnya sekiranya amalan itu tidak bercanggah dengan syariat, dengan syarak, bacaan-bacaan dia tidak bercanggah, boleh diamalkan secara umum. Tapi secara khususnya ada kemerbahayaan sikit. Baiklah dia rujuk kepada alim ulama yang ada. Jangan dia pakai hak mari dalam mimpi itu. Kenapa? Ada kemungkinan lubang tipu daya itu masuk kot tu. Atas pengalaman-pengalaman yang lalu, atas pengalaman ni lah. Saya dari segi syaraknya tengok, kalau dia muafakat dengan syarak, maka dari segi tu boleh, tak ada masalah. Sekarang saya nak khabar aspek pengalaman, kena berjaga-jaga. Lebih baik jangan amal lah apa yang diterima cara kod mimpi tu. Sebab banyak pengalaman yang berlaku, ada orang terima ajaran-ajaran mimpi ni, lepas tu diterima, dipakai, dia amal, dan amalan tu molek, tapi satu hari dia mendatangkan satu keadaan yang sangat tidak baik. Dia ada satu bentuk gangguan pada diri dia. Kita fahamlah ada benda yang sedang mendamping. Itu kena jaga-jaga. Seseorang berobat dengan menggunakan khidmat jin, bunian, puteri dan istilah yang lain, adakah dibolehkan? Baik. Berobat dengan menggunakan bantuan makhluk-makhluk ni. Baik, pada dasarnya kena tengok dulu bagaimana seseorang itu dapat berhubung dengan makhluk ni. Cara dia berhubung. Kena tengok situ. Kalau dia berhubung dengan cara bersahabat, ada jin datang bersahabat dengan dia, dari segi itu pada dasarnya tidak jadi masalah. Dari segi itu nanti saya khabar. Ni asah dulu, asah. Maksudnya kalau jin berdamping dengan seseorang, bersahabat dengan seseorang, tidak melibatkan pemujaan yang syirik, amalan-amalan yang syirik, maka itu tidak ada halangan. Dari segi itu. Asahnya dulu. Tapi kalau dia berdampingan dengan makhluk tu, dengan i'tikad yang syirik, dengan amalan-amalan yang melibatkan syirik, maka itu sudah tentu dilarang, tak boleh lah. Sebab ada kadang-kadang dia didampingi oleh makhluk tu nak kawan dengan dia. Ada gitu. Tak ada sebab apa-apa, tiba-tiba tak tahu. Temu mana tak tahulah. Kawan. Baik. Dari segi tu tidak ada masalah. Cuma saya nak khabarnya. Isu bersahabat dengan jin ni atas fatwa ulama, sekalipun ada yang mengharuskan, tapi dengan syarat yang agak ketat. Tapi sebahagian mereka itu mengharamkan benda ni.
Jadi saya tak kata secara kerah tu sebab ada khilaf lah. Ada orang kata boleh, tapi sebahagiannya mengharamkan. Yang mengharamkan tu dia berdasarkan apa? Dia berpandukan antaranya kepada firman Allah Ta'ala. Innahum ya'uzuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Mereka ni manusia ni, mereka minta pertolongan dengan jin ni. Mereka minta pertolongan dengan makhluk jin ni, lalu jin ini fazaduhum rohaqa tu apa artinya? Ada yang mengatakan jin ini menjadikan mereka semakin sesak lagi. Ada yang mengatakan jin, maksudnya jin bila mereka minta tolong dengan jin, jin akan menjadikan mereka sesak. Atas kefahaman tu. Ada juga yang menafsirkan manusia ni bila minta tolong dengan jin, manusia tu menjadikan jin ni kau sombong lagi. Kogong jadi. Sebab kita minta tolong dengan dia. Dan mungkin dia khianat kita pula. Maka atas tafsir dan kefahaman seperti ini, setengah ulama menetapkan memberi fatwa haram bersahabat, berhubung dengan makhluk ni. Atas dasar apa? Kerana kita ni tak dapat kawal dia, kita tak nampak dia, dan dia nampak kita, dia senang nak tipu kita. Walau bagaimanapun ada yang mengharuskannya, dan yang mengharuskannya tu disyarat orang tu mesti alim, maksud dia ada ilmu, dia ada pengetahuan, dia ada kekuatan, maksud dia boleh kawal kadang. Tapi nasihat tadi atas pandangan, atas nasihatnya jauhkanlah, tak payahlah. Tak payah jangan nyakit lah. Jauh senang. Tak payah jangan nyakit. Akhir sekali, ini isu semasa lah, isu berkaitan dengan apa ni, isu pelajar-pelajar kena buli baru ni. Nak sesat ke mana ni. Jadi dalam Islam ni, kaedah nak bina jiwa ni adalah kaedah tasawuf lah. Manhaj tasawuf. Cuma manhaj tu perlu dikembangkan, perlu disesuaikan dengan orang remaja muda ni. Perlu dikembangkan. Itu perlu kepada alim ulama yang membuat penelitian dalam perkara ni lah. Cuma kita nak kabarnya bahawa bab nak baiki jiwa ni yang menjadi masalah kepada manusia, masalah-masalah gini ni masalah jiwa lah. Masalah hati. Maka alat tu, ilmu dan bidang untuk baiki benda tu, bidang ilmu tasawuf. Maka kena cari pedoman situlah. Saya rasa mungkin telah jawab banyak dah. Saya rasa cukuplah dengan soalan-soalan yang ada ni dah. Ke mana? Ya. Baik, orang yang terlibat dengan kebatinan ni kena tengok, kerana kebatinan ni mencakupi aspek yang luas. Sekiranya dia melibatkan iktikad yang batil, yang syirik, boleh bawa syirik lah. Kebatinan ada sekiranya tidak, ada juga kebatinan dia tidak melibatkan iktikad yang syirik, keyakinan syirik, tapi dia melibatkan hal-hal kerohanian yang membawa kepada rosak akidah, akhlak dan perangai. Bukan akidah, rosak akhlak perangai. Jadi biasanya bila tiba keyakinan ni, kadang-kadang akhlak jadi perangai jadi berubah sikit. Ia akan jadi berubah, jadi akhlak keislaman tu jadi cair. Ada setengah gitu. Jadi itu tidak syirik lah, tapi merosakkan jiwa. Jadi kebatinan ni kalau melibatkan iktikad yang batil, maka boleh bawa kepada rosak iman. Sekiranya tidak, ghalibnya dia akan membawa kepada rosak jiwa, rosak akhlak, rosak tasawuf, dia tu rosak. Dan ada juga sebahagian kebatinan ni dia melibatkan pendampingan dengan makhluk dan apa ni. Itu boleh membawa satu bentuk gangguan biasanya. Jadi nak letak kebatinan semata-mata syirik tu tak jugalah. Tengok ada tak iktikad batil dalam tu, iktikad salah yang boleh merosakkan iman dia. Kemudian tengok pula dari aspek-aspek lain. Jadi sebahagiannya mungkin melibatkan rosak iman, sebahagiannya mungkin tidak. Wallahu a'lam. Boleh tutup dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.